Sambung dengan surah Taha muka surat 318 ayat 92. Ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya Harun ma mana'aka idh ra'aitahum dhalun. Jadi Nabi Musa AS pergi Nabi Harun dulu. Tanya Nabi Harun, sebab Nabi Harun mana orang yang dipertanggungjawabkan untuk jaga Bani Israel selepas Nabi Musa tinggal dia. Jadi qala ya Harun, berkata Nabi Musa, ya Harun, wahai Harun, ma mana'aka, apa yang menghalang kamu? Tak, kamu tak buat kerja. Idh ra'aitahum dhalun, bila kamu lihat mereka tu sesat. Bila kamu lihat mereka tu telah berada dalam kesesatan. Alla tattabi'an, alla tattabi'ani, kenapa kamu tak ikut aku nya? Tak ikut perintah aku. Aku Nabi Musa telah pesan dah kan, aslih wala tattabi' sabilal mufsidin. Qala ya ukhlifni fi qaumi wa aslih. Dalam surah Araf kita baca, ganti aku. Kemudian bila melihat mereka tak betul tu, aslih baiki wala tattabi' sabilal mufsidin. Afa asaita amri, adakah kamu melanggar perintah aku? Qala ya ibna maka Nabi Harun kata pada Musa, wahai anak mak, wahai anak mak, la ta'khudh bi lihyati, jangan kamu ambil janggut saya, jangan pegang janggut saya, jangan pegang kepala saya ni. Sebab Nabi Musa pegang, tarik, nak marah. Sebab apa? Inni khashil tu antaku, ni ringkas tak khulasah. Nabi Harun ayat panjang lebar dalam surah Arab, Allah Ta'ala rakatkan. Nabi Harun tegur dah Bani Israel, seperti mana ayat atas tu Nabi Harun kata dah kepada Bani, inna rabbakumur rahman, bahawa Tuhan kamu ar-Rahman, fa'atinu amri. Nabi Harun bagi tahu pada Nabi Musa, aku tegur dah, aku larat dah, jangan ikut Samiri. Fakadu yaqtulun, hampir-hampir mereka nak bunuh Nabi Harun. Mana Nabi Harun telah bangun dah, tegur dah, royak ini fitnah, ini tidak betul, ini bukan daripada Nabi Musa, ini bukan ajaran Nabi Musa. Tapi Bani Israel terkesan dengan Samiri lagi, marah pada Nabi Harun, sehingga hampir-hampir dia nak bunuh Nabi Harun. Dan bapa tak tinggal ni jawapan dia, inni khasyitu an taqula faraqta baina bani Israil wa lam tarkukuni. Aku takut kamu akan menyebabkan, kamu kata aku di punca perpecahan di kalangan Bani Israel. Dan kamu tak berhati perkataan aku. Sebab apa? Ni usul besar. Tak boleh tinggal, umat tak boleh tinggal. Lagu-lagu mana umat tak boleh tinggal sebelum daripada perintah Allah. Seperti mana Nabi Yunus kan, tak boleh tinggal. Tak boleh tinggal umat ni. Nabi Harun tidak bijak. Oleh kerana siapa dia ikut Samiri, dia buat tu, kita buat kita. Jadi pecah belah Bani Israel. Tak sih. Itu bukan manhaj nubuwah. Bukan manhaj nubuwah. Manhaj nubuwah lagu mana? Tak. Bila keadaan lagu tu, tegur ya. Tak. Tegur, bangkit bang. Tapi tak boleh ikut kerana nak supaya orang terima kita, maka kita ikut langgar perintah. Tak boleh. Tengok dua, aslih wala tattabi' sabilal mufsidin. Dan ini yang dibuat oleh Nabi Harun. Nabi Harun tegur, orang tak ikut dia. Tapi Nabi Harun tak terkesan dengan pelanggaran perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tak boleh tinggal. Tak boleh tinggal kau. Dan ini usul agama kita. Sebab tu bila mana-mana sistem yang mana bagi ruang pada umat ni untuk balas ke tak, ini bukan pokok kita, bukan usul kita. Tak. Nabi tanya Abu Zar radhiyallahu anhu, apa pendapat kamu wahai Abu Zar? Tak. Bila satu hari nanti orang akan halau kamu daripada rumah kamu, orang halau kamu daripada masjid Nabi, tak. Orang kata pada Abu Zar, Nabi tanya Abu Zar kan, Nabi duduk dengan Abu Zar, apa pendapat kamu Abu Zar bila orang halal kamu daripada maya masjid Nabi? Tak, maya. Abu Zar kata, kalau begitu Rasulullah, saya duduk rumah. Tak, maya rumah. Kalau orang keluar kamu daripada rumah kamu, dia kata saya pergi ke Syam. Kalau daripada sana pun dia keluar kamu, saya balik ke Madinah mula dia. Kalau orang halal kamu daripada Madinah ni, ke Syam pun tak bagi, Madinah pun tak bagi, dia kata aku akak pedal. Nabi tanya, Nabi waktu ambil gigi kan, Nabi tepuk dada dia. Nabi kuang Abu Zar. Bila Abu Zar kata akak pedal, buat ambil gigi ya. Nabi kata, aku tunjuk pada kamu lebih baik lagi. Lagu mana?
Tak. Nabi kata, kamu sabar. Pergi tempat lain. Pergi tempat lain. Ini cara Nabi tarbiyah para sahabat. Tak. Nabi tarbiyah para sahabat. Mana bila berlaku keadaan lagu ni dah. Sebab tu Nabi kata bila berlaku fitnah besar ke dah. Orang yang mana duduk lebih baik daripada berdiri. Orang duduk dalam rumah lebih baik daripada orang duduk luar rumah. Tak. Jangan terlibat. Sebab dia ini punca bila benda ni tidak dibendung ke, ini menyebabkan huru-hara berlaku perpecahan peperangan. Dan ini tidak menafikan amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar kena buat. Kalau bila ada ruai tu kena tegak kan. Tapi ni Nabi cerita pada Abu Zar ni keadaan yang mana begitu tertekan sekali. Lagu mana? Tak patah tu. Tak patah. Mana ni Nabi bagi panduan supaya tidak berlaku pembunuhan sama-sama orang Islam. Seperti mana Nabi Harun, tengok Nabi Harun. Amar ma'ruf tegak, tak. Tapi tidak terkesan. Tak. Kerana semata-mata nak suruh orang terima kita, mau kita langgar perintah Allah, langgar sunnah Nabi. Tak. Bukan lagu tu. Tak. Tapi bila umat dah ada jauh daripada perintah Allah, kita pergi jumpa. Pergi royak supaya kembali pada Allah dan Rasul. Tapi kita tak boleh ikut ke? Ini manhaj semua. Ini seperti mana Nabi Harun buat. Sebab Allah Taala rakyat cerita ni. Tak. Mana Nabi Harun buat ni memang betul dah. Tapi muka keadaan tu. Tak Bani Israel tak dengar. Dan Bani Israel memang tak pada pun dengan Nabi Harun. Dia kena sepuluh Nabi Musa juga. Dia kena orang kerah gitu sepuluh Nabi Musa. Sebab tu Allah Taala Nabi Musa. Jadi lepas Nabi Musa dengar belakang tu, tak, jelas dari dia sebenarnya bukan kesilapan daripada adik dia ataupun abang dia Harun. Tak. Kesilapan daripada Samiri. Dan sebenarnya Allah Taala bagi tahu dah pada Samiri. Wa adallah Musamiri kan ayat 85 tu. Yang sesat ke Samiri. Nabi Musa pun tanya, qala fama khatbuka ya Samiri. Tak. Buat apa kamu buat gini wahai Samiri? Ma khatbuka ni. Apa maksud kamu ni wahai Samiri buat lagu ni? Maka Samiri jawab, tengok Samiri jawab dia. Qala basurtu bima lam yabsuru bih. Dalam qiraat lain, qala basurtu bima lam tabsuru bih. Tengok. Masa dia kata, aku nampak apa yang mereka tak nampak. Tak, apa yang ni? Dalam qiraat lain, aku nampak apa yang kamu tak nampak. Nabi Musa tak nampak juga. Kamu dan semua Bani Israel tak nampak. Mana Samiri begitu, aku nampak apa yang kamu semua tak nampak. Mana ada cara lebih baik lagi daripada cara Nabi Musa. Bagi Bani Israel. Nabi Musa ajar pada Bani Israel itu tak molek lagi. Hak dia molek lagi. Wa qabattu qabdatan min athari rasul. Lalu aku ambil qabdatan. Aku genggam kesan daripada peninggalan Rasul. Rasul siapa dia ni? Ni jadi dalam kitab tafsir Israiliyah ni ambil ni. Kesan daripada apa? Kesan daripada tapak kuda Jibril. Rasul tu Jibril yang mari. Tak ada bukan Jibril. Tak. Samiri boleh tengok Jibril ke? Hebat benar dah ni. Makom tinggi dah ni. Tak. Apatah lagi dakwah Samiri ni dipelihara oleh Jibril pula. Kau kaguk lagi. Tak. Nabi Musa dipelihara oleh Firaun. Samiri dipelihara oleh Jibril. Kau pelihara Jibril ni sesak. Kau pelihara Firaun macam-macam. Tak. Itu dakwah semata-mata, tak ada dalil. Kita tengok tu ni. Tak. Bukan kata Samiri nampak malaikat dah. Tak. Tapi tengok Allah Taala rakyat ni. Wa qabattu qabdatan, sebenarnya aku ambil qabdatan, pegang kesan daripada Rasul, daripada ajaran Nabi Musa lah. Fa nabattuha, dia aku lepas. Mana aku nampak apa yang kamu tak nampak. Hak kamu ajar tak aku lepas. Tak kena. Tak comel. Fa nabattuha. Kalau kita kata dia nampak kesan daripada tapak kaki Jibril, kemudian dia ambil, dia lepas tu, dia tak akan guna lepas fa nabadha. Kita tahu kita dah kan nabadha ni diguna dalam Quran sendiri. Dia memang kita bahasa Arab pun. Nabadha ni lepas tahu benda yang tidak pakai, yang tidak ada nilai. Satu benda yang tidak ada nilai. Kalau tapak kaki Jibril, kalau nampak sungguh tu tak boleh menghidupkan satu, tu jadi pelik pula. Dan kalau benda tu bukan dia tak akan guna nabadha, dia akan guna alqa, fa alqa. Ni tengok fa nabattuha, seperti mana Allah Taala bagi tu, walamma ja'ahum rasulun min illah musaddiqan lima walamma ja'ahum kitabun min illah musaddiqan lima ma'hum nabadha fariqum minal ladzi, tengok nabadha fariqum minal, mana mereka buat tak ajaran yang dibawa oleh Nabi. Tak. Bila datang pada mereka kitab,
Jadi sini pun sama. Jadi sebenarnya Samiri ni ajaran Nabi Musa, dah peninggalan daripada Nabi Musa, ajaran dia tu dia lepas, dia buat panabatuha wa kadzalika sawwalat li nafsi. Demikianlah dak nafsu aku ajar aku molek benda lagu tu. Aku rasa molek. Mana aku rasa aku lebih molek lagi daripada kamu ajar. Samiri kecek lagu ni dengan Nabi Musa. Lepas tu Nabi Musa ayat lagi mana? Qala fadhhab. Kata Nabi Musa, fadhhab, berambuh kamu. Fa inna laka fil hayah an taqula la misas. Tak. Sesungguhnya pada kehidupan ni, kata Nabi Musa kepada Samiri, an taqula la misas. Bahawa kamu ni tidak akan disentuh. Sebab kamu pada kehidupan dunia ni kamu tidak akan boleh disentuh oleh siapa-siapa. Sini ya, kita nampak siap dia ni, Samiri ni, mana satu watak yang mana dalam Quran Allah tak ada datang kan. Tak. Dia agak beza dengan orang lain. Tak. Watak dia tak serupa. Nabi Musa tengok, padahal Allah tak nak bagi tahu dah yang sesat kawan Nabi Samiri. Nabi Musa backing dia tu seperti mana tengok yang bukan Nabi Harun kan, tak terus tariklah. Tapi Samiri kan punca sesat Bani Israel. Punca buat ni. Nabi Musa tak setuju pada dia. Biasanya kalau orang begini dengan Nabi Musa ni kena tumbuk lalu, kena tapa ni. Tak. Tapi tidak berubah lalu. Sebab itulah ada pendapat mengatakan bahawa ini Dajjal. Tak. Ini dah Samiri. Dan hujah ni kau lama kenapa kau kuat. Tak. Tapi tidak ada dalil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada dalil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ni sebab dia di kalangan manusia. Tak. Dan silap pun tak ada masalah. Seperti mana para sahabat beranggapan Ibnu Sayyad Dajjal kan. Sebab dia watak-watak gini. Watak gini. Tak, Ibnu Sayyad kan. Ibnu Sayyad lahir zaman Nabi. Keturunan Yahudi. Tak, masa tu dia budak, zaman Nabi dia budak. Dia budak. Nabi pun beranggap dia ni Dajjal. Nabi tak tahu juga Ibnu Sayyad ni. Sedekah dia ni apa dia? Dia sahabat Nabi juga sebenarnya, sahabat juga. Tak. Ibnu Sayyad masyhur lah. Dan sebahagian ulama kata Dajjal Ibnu Sayyad. Tapi kita tidak beranggap begitu. Tak. Wallahu alam. Wallahu alam, tak tahu. Sebab Ibnu Sayyad ni mati tapi tak tahu mana dia. Tak. Mati tak tahu mana. Dan riwayat siapa pada kita kan tak? Dalam kitab Muwatta. Sebab apa? Ibnu Sayyad dia ada anak, dia nikah di Madinah. Tak. Dia ada anak. Dia dua orang anak dia. Dia dua orang anak dia ulama belaka. Dia ada dua orang Tok Guru Imam Malik belaka. Baik ya? Ibnu Sayyad ni anak dia Tok Guru Imam Malik. Mana perawi hadis. Dia tengok nama Abdul Rahman bin Tok Guru Imam Malik. Dan Ibnu Sayyad sendiri masa duduk di Madinah, dia safar sekali nak pergi haji kan dengan sahabat. Anda tengok dia sahabat nama Abu Zar ke siapa. Jadi bila pergi haji sekali rombongan kali dengan Ibnu Sayyad, orang lain kan semua menjauhi Ibnu Sayyad. Sebab Ibnu Sayyad telah terkenal dah keadaan dia tu sebagai sahabat anggap dia Dajjal. Seperti mana Ibnu Umar, sebenarnya Sayyidina Umar sendiri. Jadi bila Nabi beranggap Ibnu Sayyad ni Dajjal, kan Sayyidina Umar minta izin dengan Nabi untuk bunuh dia kan. Nabi kata kepada Sayyidina Umar, wahai Umar, kalau Ibnu Sayyad Dajjal kamu tak boleh bunuh dia. Sebab Dajjal hanya boleh bunuh Nabi Isa ya. Tapi kalau membunuh dia tu bukan Dajjal, maka mati free dia. Jadi Nabi tak ganggu. Tapi begitulah dia ada orang diuji begini. Dia dengar suara-suara dak pelik-pelik, dia kecek seorang. Tapi dia ada anak dia Islam. Tak tunggu Imam Malik. Tokoh. Dia pernah sapa dengan sahabat nak pergi buat haji ke tak? Orang lain lari. Dia duduk kalau tak silap Abu Zar ke Abu Darda. Sahabat tu kata aku nak lari juga, tapi tak ada. Tak ada kan? Dak orang lain pakat lari, cakap dia nak lari juga. Mula duduk sekali, pas seorang ngai, tiba-tiba dia dua orang. Sahabat duduk cari, dia lepas duduk cari alasan nak lari juga. Tapi Ibnu Sayyid pun tegur dia. Ibnu Sayyid tegur sahabat lain tak. Mu pun anggap aku Dajjal juga. Tak. Nak kontrol ke tak? Moga bila tanya lagi tu ke tak. Dia kata kan Nabi kita telah bagi tahu dah kan, Dajjal ni tak boleh masuk Mekah kan, tak boleh masuk tanah haram. Ni dia mu tahu dah kan, aku berkali dah pergi buat haji. Tak duk tawaf buat haji. Dajjal kan tak boleh masuk kan? Dajjal tak masuk. Ibnu Sayyid pergi buat haji. Ni mu tengok kita pergi buat haji sekali. Tak pergi buat haji. Tak buat umrah.
Jadi sahabat dia gitu, tak nak kata apa? Tak nak kata apa? Tapi watak ni jadi tanda tanya pula. Dia tak ada mati tak tahu mana. Jadi kubur dia tak tahu mana. Mati lagu mana. Itu dia jadi sampai sekarang pun orang anggap begitulah. Itu Ibnu Sayyad. Ni Samiri. Samiri begini. Tengok Nabi Musa ni berubah kan? Tak langsung. Tak setuh langsung. Tak Samiri ni. Wa inna laka, dan Nabi Nabi Musa bagi tahu, sesungguhnya bagi kamu ada mau'idan lan tukhlafa. Ada satu waktu yang mana, janji yang mana kamu tidak dapat elak dah. Pasti akan berlaku juga. Sinilah walaupun sebahagian kalau baca zahir kan akhirat lah. Tapi orang ni pun janji. Wanzur ila, dia tidak pelan, dia ada panjang umur di kalangan manusia seorang, makhluk perosak ni di kalangan jin seorang. Tak, iblis, jin. Tak, di kalangan manusia ada. Sebab tu Rabbana arinal ladaini adallana. Ahlina kau minta dengan Allah, ya Allah tunjuklah dua orang yang telah sesatkan kita. Naj'al tahta aqdamina, kami nak letak bawah kaki kami ni, supaya jadi orang paling bawah sekali. Apa dia? Iblis dengan Dajjal. Dia makhluk perasaan, Zahiriyah lah, Zahiriyah. Dua orang ni yang main peranan besar menyesatkan manusia. Dia Dajjal memang fitrah dia besar. Orang mukmin pun separuh akan ikut Dajjal yang beriman. Dan ni watak dia. Dia watak Lusa lagi ni watak Samiri ni. Ni bahaya Allah Taala rakam dalam Quran ni. Dia watak ni ada watak yang tak puas hati dengan perintah Allah, watak tak puas hati dengan perintah Rasulullah. Dia sanggup bagi tahu daripada Musa, aku nampak apa yang kamu tak nampak, kamu semua tak nampak. Maknanya dia nampak dari ibadat, Nabi ajar zikir dia, Nabi ajar selawat dia, Nabi ajar semaya dia, semua Nabi nak ajar juga. Dia orang boleh terima. Macam mana masyarakat kita boleh terima? Ni watak Dajjal ni. Watak Dajjal. Watak Samiri. Semua yang nak tahu. Nabi wiwirik tu ajar zikir tu, dia nak ajar zikir tu. Ni seorang yang meruk dia sebenarnya, Ini fitnah, ujian. Wanzur ila ilahika alladhi, kamu perhati Tuhan kamu tu. Kau kamu duduk sembah duduk. La nuharriqannahu, aku akan bakar dia semalam, kemudian aku akan hancur dia, kemudian aku akan lepar dalam sungai ni. Innama, ketahuilah sebenarnya Tuhan kamu adalah Allah, tidak ada tempat bergantung melainkan dia. Wasi'a kulla syai'in ilma, dan Allah SWT segala sesuatu ilmu dia meliputi. Kadzalika naqussu 'alaika min anba'i ma qad sabaq, demikianlah kami cerita pada kamu wahai berita orang dulu apa yang telah berlaku, untuk kita ambil pengajaran. Wa qad atainaka min ladunna, kami telah kurniakan kepada kamu daripada khazanah kami zikra, peringatan, itu kita Allah. Man a'rada anhu, siapa dia berpaling daripada kita Allah ni, fa innahu, maka sesungguhnya yahmilu yaumal qiyamati wizra, maka dia akan bertanggung di akhirat nanti wizra, dosa. Dia tak boleh buat alasan. Tak tahu kita. Dah ada tahu dah, kalau orang tu dah warwa dah, kita Allah ada. Kita Allah yang buat kita, yang buat langit dan bumi ni ada. Tak boleh buat alasan dah. Mana-mana Cina, mana-mana orang Bukit Selah ni, balik akhirat buat alasan dia tak tahu kerana keadaan, tak boleh. Tak boleh buat alasan. Tapi tentu kita tak buat. Orang Islam pula tidak sempurna kan, tanggungjawab risalah, sebar risalah. Lepas tu taksir daripada kita, kekurangan daripada pihak kita. Sebab kita kena baiki. Sebar risalah ni bukan semata-mata sebar risalah dengan perkataan, dia dengan amalan sekali, sempurna sekali. Tunjuk pada umat ni, bukan bagi tahu Islam ni molek, bagi tunjuk dengan amalan kita Islam ni molek. Ini tabligh. Seperti mana Nabi bukan ajar umat ni tentang Islam. Nabi tunjuk cara hidup. Sebab tu Aisyah bagi tahu nak tengok Nabi tengok Quran gerak. Dia Allah bagi tahu, siapa dia berpaling daripada Quran ni, maka fa innahu, sesungguhnya dia akan tanggung dosa di hari akhirat. Khalidina fiha, kekal dalam neraka. Wa sa'alahum yaumal qiyamati himla, sa'alahum, sungguh buruk apa yang mereka tanggung pada hari kiamat, beban-beban itu. Bahaya. Bani Israel bagi alasan pada Nabi Musa, kami langgar perintah kamu ni bukan kerana kami nak langgar, tapi kami dibebankan. Yang diajar keadaan, ajaran-ajaran Samiri tu ajar pada kita tu menyebabkan kita ni jadi langgar keadaan tu. Ajib tak? Nabi Musa bebankan, dia tak buat. Samiri bebankan dia buat. Seperti mana kita sekarang ni, Allah SWT bebankan kita dengan perintah-perintah, kita tak buat. Tapi pihak lain bebankan, kita ikut pula. Tak boleh.
Tak, dari sudut pemerintahan. Allah SWT ada undang-undang dia, ada kanun dia. Ikut kanun orang lain. Dari sudut ekonomi, dari sudut pendidikan, dari sudut segala-galanya. Ada perintah yang Allah SWT beban kepada kita. Tak, hamalna. Tak buat. Tapi orang lain kita ikut. Ini bahaya. Tak, bahaya keadaan. Sebab tu kena cari jalan. Kena cari jalan. Kembali pada Allah dengan cara terbaik. Dengan cara terbaik. Wa yauma yunfakhu fi sur, bawa suara akhirat saya lagi. Yauma yunfakhu, hari mana bila berlaku tiup sangkakala. Wa nahsyurul mujrimina yauma zurqa. Kami kumpul semua orang berdosa pada hari tersebut zurqa. Dalam keadaan warna biru. Allah nak bagi tahu. Zurqa, kulit biru. Tak tahulah. Tak, daripada zaman Nabi ada sampai dikumpul satu tempat, matahari sebatu, tak peluh lagi, tak korek oksigen lagi, tekanan lagu mana, tak makan tak minum, bayarkanlah. Tak, Allah tak begitu. Kami kumpul semua orang berdosa tu yauma izin zurqa. Tak, dalam keadaan zurqan. Ada kata zurqa ni mata jadi biru, tak kira mata biru, tubuh ke biru ke, kita boleh bayar kan beratus tahun akhirat, satu hari sana 1000 tahun sini pula. Ya Allah, yatakhafatuna bainahum, Allah sana bagi tahu mereka duk bitch, duk kecek seluruh sama mereka. In labithum illa ashra. Tak, berapa lama kita duduk atas dunia dulu nak banding dengan sini, susah sini tak. Tak, ada kata ashra. Tak, 10 hari. Bang, tak pelik daripada zaman Nabi ada sampai hari kiamat. Macam-macam keadaan orang kan. Nahnu a'lamu ma yaqulun. Kami lebih tahu apa yang mereka kata tu. Idh yaqul, ketika mana orang paling bijak sekali. Tak, amsaluhum, orang paling bijak sekali lah yang bagi tahu. Tak, in labistum illa yauma. Kamu tidak tinggal di atas muka bumi dulu melainkan satu hari. Melainkan satu hari. Wa yas'alunaka 'anil jibal. Orang Mekah tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila cerita lagu ni mereka tanya, lepas tu gunung Ganes ni kalau kata kumpul semua orang ni, tak, gunung Ganes gimana? Siapa dia beracun? Tak, zaman tidak tak ada gambar bagaimana gunung boleh dihancurkan dengan kudrat manusia. Tak. Wa yas'alu, mereka tanya gunung Ganes, faqul, Allah Taala kata faqul, katakanlah yang sibuha rabbi nasbah. Allah SWT akan hancurkan sehancur-hancur. Fayadharuha qa'a. Lalu Allah SWT jadikan bumi itu qa'a. Tak, sama rata, saf-safa. Tak ada ke satu, tak ada pokok, tak ada apa. Qa'a ni tempat yang mana licin, tak ada pokok, tak ada apa, saf-safa. Tak, rata. La tara fiha iwaja. Tengok, tidak ada blubal iwajan wala amta, tidak ada bukit, tak ada, rata. Kamu tidak akan lihat di atas bumi pada waktu itu iwajan wala amta. Yauma idzin, pada hari tersebut yattabi'ud da'iya la iwajalah. Pada hari tersebut semua orang ni akan ikut penyeru-penyeru dia. Dia ada kelompok-kelompok dia, la iwajalah, tak ada siapa dia langgar. Tak, dia ada kumpulan masing-masing. Tak, mengikut amalan, mengikut tahap amal masing-masing. Depan dia siapa dia? Depan dia Firaun ke, depan dia Haman ke, depan dia Qarun ke, depan dia Ubay bin Khalaf ke, tak, depan dia sahabat ke. Tak, setiap orang ni bergantung pada amalan masing-masing. Dia tengok wa khasha'atil aswat lirrahman, tak ada suara bunyi. Tak, kerana takut pada Ar-Rahman. Tengok, wa khasha'atil aswat, tak ada suara bunyi. Fala tasma, kamu tidak akan dengar suasana di padang mahsyar ni illa hamsa, illa bunyi nyawa, bunyi orang nyawa. Kecek tak ada, tak berani kecek. Bunyi tak. La haula wala quwwata. Yauma idzin, pada hari tersebut la tanfa'u syafa'ah, tidak ada nilai mana-mana syafaat illa man azina lahu rahman, kecuali syafaat daripada orang yang mana Allah Taala bagi, Ar-Rahman bagi izin. Wa radiya lahu qala, orang yang mana apa yang dia nak syafaat Allah Taala redha, kata dia tu. Kalau dia kata nak syafaat siapa tu semua izin Allah, dia redha Allah. Ni ajib. Sebab tu dia kena luluh situ dulu, luluh dengan Allah dulu. Tak, dia tak ada syafaat, jangan duduk beranggapan bahawa tak, dengan Allah tak luluh. Takut dengan Nabi kenal ke, orang soleh tu kenal ke, maka dia boleh tolong dia. Dia tak ada gitu akhirat. Akhirat daripada Allah belaka. Daripada Allah, syafaat daripada wali, daripada orang soleh untuk muliakan mereka tu, lepas Allah Taala kenal dah. Tak. Sebab tu sekarang ni paling mudah sekali. Allah Taala tawar semua kan. Tak. Pada waktu malam Allah Taala tawar kan, siapa dia nak minta ampun aku nak ampun. Sekarang ni Allah SWT terima belakang. Tak. Kita kena bina doa-doa pada Allah SWT. Tak. Minta dengan Allah SWT. Wa radiya lahu qawla. Ya'lamu ma baina. Dan Allah Taala Maha mengetahui siapa nak terima syafaat, siapa nak menerima. Ya'lamu, tengok, dia tahu
depan mereka, belakang mereka. Wala yuhituna bihi ilma, dia tak ada siapa tahu tentang ilmu Allah SWT, mereka sedikit. Wa anatil wujuh lil hayyil qayyum, pada ketika itu Allah Taala bagi tahu wajah-wajah pada ketika itu tak tunduk. Wa anatil wujuh lil hayyil qayyum, tak anatan itu khada'a, tak wa anatil muka pada hari tersebut tak tunduk pada siapa? Al hayyil qayyum, yang maha hidup, yang maha qayyum. Wa qad khaba man hamala zulma, rugilah, tak sangat rugilah orang yang mana menanggung kezaliman, apa-apa kezaliman. Hari itu sangat bahaya. Wa man ya'mal minas salihat, siapa dia melakukan amal soleh, bila dia benar-benar beriman, fala yakhafu zulman wala ham, dia tak perlu takut lagi apa-apa kezaliman, tak apa-apa kekurangan, tak ada, tidak akan dikurangkan, tak pahala-pahala kebaikan yang dia buat semua akan dihitungkan dengan sempurna. Wa kadzalika, demikianlah kami turunkan kepada kamu Quran dari bahasa Arab yang sangat jelas. Wasarrafna fihi min, kami telah datang ke pelbagai ancaman dengan berbagai cara. La'allahum yattaqun, mudah-mudahan mereka takut. Tengok. Au yuhditsu lahum dzikra, ataupun dapat mencetus pada mereka ni peringatan. Allah Taala beritahu. Kami datang ke sebab dengan berbagai bentuk cara ancaman akhirat bagi tahu ni supaya terwujud ni takwa dan juga zikra, peringatan. Fata'ala Allahul Malikul Haq, maha tinggi Allah, pemilik yang sebenar-benarnya segala sesuatu. Wala ta'jal bil Quran, ni Allah Taala tegur Nabi SAW sekali lagi. Jangan kamu gapuh terima Quran, jangan gaduh dengan Quran. Tak terima Quran dengan tenang, tak baca Quran dengan tenang. Min qabli an yuqda ilaiha, sebelum selesai apa yang dibaca pada kamu wahyu Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Jibril baca habis itu kamu tenang. Tak, Nabi bimbang kan? Bahawa Nabi takut lupa, Nabi takut tak, ni sebab beban dakwah yang begitu besar sekali. Bila Jibril baca Quran pada Nabi kan, Nabi ikut dah. Jibril baca tu, sebelum Jibril habis Nabi ikut dah, mulut-mulut ragu ada. Kemudian Nabi, Allah Taala tu ayat berkali-kali berkenaan perkara gini kan, untuk tarbiyah Nabi. Tarbiyah Nabi kita, untuk tenangkan Nabi kita. Dan Allah Taala rakan ni untuk bagi tahu kepada kita bagaimana kesungguhan Nabi kita. Tak berkenaan dengan wahyu ni. Tak banyak Nabi sendiri pun dia kena amal Quran juga. Dia kena amal perintah Allah, dia kena ajak orang, kena penat Nabi kita. Tak apa kita tu, kita kena penat, kita kena belajar Quran, kita kena penat bujuk keluarga kita, tapi kita juga tanggungjawab terhadap orang lain. Cuma kita bukan Nabi lah. Tak, bukan Nabi maksudnya agama kita. Kita tak penat seperti mana Nabi lah. Kita sekadar luar ya, dalam rumah hak kita dah. Tak ada, dah jadi contoh pada orang. Tak, kita ada tempat boleh berlepas angin, tempat boleh kita relax. Tak, Nabi ni luar rumah gitu, dalam rumah pun gitu juga. Bahaya Nabi. Tak ada rehat asu. Payah ni kan. Bebanan ni tak. Mana kita ni setiap keadaan jadi contoh kan. Payah. Semak molek. Hatta bersama dengan isteri pun jadi contoh juga. Isteri kita belakang. Tu cerita. Lagilah. Dia tengok Nabi kan sama kan. Tak, dalam dia, luar dia, ya Allah. Tak, dalam rumah dia mari tidur. Ibnu Abbas mari duduk sekali, Anas bin Malik. Tak, cerita belakang. Bebanan yang begitu berat sekali Nabi tanggung. Tak, tanggung. Dan sebab tu Allah Taala pujuk dia. Dan Nabi tak dapat sumber kekuatan dari Quran. Sebab tu Nabi begitu ihtimam dengan Quran ni. Sebab tu Allah Taala tegur ni, jangan gapo wala ta'jal bil Quran, jangan kamu gaduh baca Quran sebelum selesai diwahyu kepada kamu. Lepas tu buat lagu mana? Tawajuh pada Allah, minta dengan wa qur rabbi zidni ilma. Mohon pada Allah, zidni ilma. Allah Taala suruh Nabi minta tambah ilmu. Kemudian cerita sekali lagi mengenai Nabi Adam secara ringkas. Walaqad ahidna ila Adam, kami sudah buat perjanjian dengan Nabi Adam. Min qabl fanasiya, lupa. Walam najid lahu azma, kami tidak dapat dia ni azma. Gapo ada perjanjian? Jangan makan pokok ni, jangan hampir pokok ni kan. Sebab manusia boleh dikecek. Sebab tu kena zikir sokmo. Kena ada amalan zikir, kena ada sembahyang untuk zikir. Untuk amalan-amalan gini ni, Jumaat, puasa, ini supaya kita sentiasa tidak berada dalam ghaflah. Wa idh qulna lil malaikati, ingatlah ketika mana kami perintah pada para malaikat usjudu li Adam, sujud pada Adam. Fasajadu. Surah. Surah ni pun nampak begini kan. Nabi Musa kan. Inni anallah. Terima dah Nabi Musa. Nampak contoh-contoh Allah Taala datang kan. Supaya segera taat pada Allah Subhanahu taala. Gapo dia ahli sihir ke tak? Bila tengok je sihir Nabi tukar Nabi Musa bertukar tu tak? Wa alqas saharatu sajid. Tu lepas tali-tali dia tu sajid, tu sujud. Bila nampak kebenaran tu sujud. Allah cerita. Kemudian cerita tentang golongan ahli neraka.
golongan sifat-sifat yang menetap Bani Israel ke tak? Segera ke arah tak ikut selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh nampak pelik sikit tak? Allah Taala cerita. Dan ni malaikat. Wa idh qulna lil malaikati isjudu. Ingatlah ketika kami kata pada malaikat sujud, fasajadu. Semua sujud illa iblis, kecuali iblis. Aba, enggan. Maka kami kata pada Nabi Adam, inna hadza adu. Sesungguhnya iblis ni aduun laka, musuh kamu dan musuh pada isteri kamu. Maka jangan sekali-kali dak yukhrijannakuma, dak dia mengeluarkan kamu berdua ni. Iblis ni mengeluarkan kamu berdua minal jannati fatashqan, keluar daripada syurga lalu jadi kamu jadi celaka. Innalaka an la tajua fiha wa la tar. Sesungguhnya kamu dalam syurga ni la tajua, tidak akan lapar, fiha, dan tidak akan telanjang, tidak akan telanjang. Tengok, maknanya tutup aurat ni pada dalam syurga ni. Tak mulia. Bukan kata dalam syurga boleh duduk telanjang bahagia gitu. Tak. Maknanya ni disiplin orang mukmin. Tak. Tutup aurat. Siapa ke dalam syurga pun amalan-amalan tak tutup aurat juga, tutup. Wala ta'ra, kamu tidak akan telanjang, berpakaian. Wa annaka la tadma'u fiha wa la tadha, dan kamu tidak akan dahaga lagi, dia tidak akan rasa panas lagi duduk dalam. Fawaswasa ilaihi syaitan, Allah Taala bagi tahu. Lalu syaitan pun, iblis ni dak mula dak waswas, datangkan waswas kepada Nabi Adam. Untuk satu tempoh dia biar Nabi Adam, dia tahu dah makhluk manusia ni makhluk pelupa. Dia satu tempoh terkesan dengan syurga baru dia pergi. Tengok dia jumpa Nabi Adam, ya Adam, wahai Adam, hal adulluka ala syajaratil khuld, mahukah aku tunjuk pada kamu satu pokok? Tengok, syajaratil khuld, dia ubah. Allah Taala kata wala taqrabah hadhihi syajarah. Ini usul syaitan. Wa an taqulu ala Allah ma la ta'lamun. Allah Taala beritahu pada kita kan, usul syaitan. Jadi mana-mana ada orang aja ubah belakang. Sama ada ubah perkataan ataupun ubah tempat. Hok amal sini dia suruh amal situ, amal sini. Itu sebenarnya nak ajar kita ruwet. Nak mana Nabi ajar ke tak? Nabi suruh buat sini, kita buat situ. Keliru ke orang? Keliru ke orang? Pos masa ini dia tunjuk, hal adul, mahukah aku tunjuk pada kamu satu pokok kekal? Pokok kekal. Dan Nabi Adam nak kekal dalam syurga. Iblis mari ikut lain tu. Tak. Wa mulkin la yabla, dan pemilikan yang tidak akan binasa. Tak, dalam syurga ni. Fa akala minha, Allah Taala bagi tahu. Bila tunjuk pokok ni kan Nabi ada tafsir lagi dalam surah Al-A'raf tu lah. Surah Al-A'raf. Nabi ada kata ni pokok ni Allah Taala lagi. Dari surah Al-A'raf, ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah illa an takuna malakan. Lari sebenarnya kerana kalau kamu makan jadi kekal, tu lari itu sebenarnya tu hikmah lari tu. Tahu tak apa Allah Taala lari? Tak tahu. Lari itu sebab kalau kamu makan jadi kekal, habis supah. Fa akala minha, lalu mereka berdua makan. Bila makan fabadat lahuma sawatuhuma, seperti mana kita ayat dalam surah Al-A'raf. Maka bila makan baru sedar lalu. Dak orang soleh kan gitu buat dosa. Dak. Pergi subuh. Habis subuh tu ataupun orang pemaya belaka baru sedar tu baru rasa bersalah. Rasa bersalah lalu. Itu orang soleh gitu kan. Dak, orang soleh. Dak. Fabadat lahuma. Jadi bila makan ya, tu sedar lalu. Badat lahuma, jelah pada mereka berdua. Jelah ke apa? Sawatuhuma. Soal ni apa kita bagi tahu? Tak, kesilapan dia. Kesilapan mereka berdua. Wa tafiqa, lalu cepat-cepat yakhsifani alaihima min warakil jannah. Tak, sembunyikan diri daripada daun-daun pokok kerana bersalah, malu mengenaikan sebelum ni malaikat semua sujud belaka. Tak diangkat dimuliakan. Tak. Tiba-tiba melakukan kesilapan, langgar perintah Allah SWT. Dah Allah dah pesan dah, jangan bagi tahu dah ni musuh kamu, jangan makan pokok ni. Tak, ni percaya pada musuh, ikut arahan musuh. Tak langgar perintah Allah SWT, tak percaya pada Allah SWT. Jadi kesilapan demi kesilapan. Tak. Sawat jamak bagi sayyi'ah. Wa tafiqa, lalu mereka berdua cepat-cepat semua. Wa asa Adam, Allah Taala bagi tahu Nabi Adam telah derhaka pada Allah Subhanahu Wa Taala. Faghawa, lalu sesat dia. Sesat kerana pilihan dia untuk langgar perintah Allah SWT. Kerana terkesan dengan bisikan iblis. Thumma ijtaba, Allah bagi itu. Kemudian kami pilih dia semula bila dia bertaubat. Fataba alaihi wa hada. Allah Taala terima taubat dia dan Allah Taala bimbing dia. Selesai Nabi Adam. Dia bertaubat, kesilapan dia buat taubat. Qala ihbita minha jami'ah.
Dan keluar kamu berdua daripada syurga semua. Ba'dukum li ba'd, sebahagian kamu akan jadi musuh pada sebahagian dengan iblis, dengan jin. Fa imma ya'tiyannakum minni huda, bagaimana nak balik semula ke syurga? Allah nak bagi ni jalan dia ni. Bila datang kepada kamu daripada aku petunjuk, maka faman ittaba hudai, siapa dia ikut petunjuk aku, la yadhillu wa la yashqa, tidak akan sesat, dia tidak akan celaka. Tengok dia ni Allah. Maksud tak akan sesat ikut Quran. Tak akan sesat. Sesat kerana su'un niyah, kerana niat masalah baca Quran, niat yang bermasalah. Ataupun kefahaman yang masalah, tak boleh belajar, takabur, semua sesat juga kita. Adapun kalau benar-benar ikut Quran sungguh, mohon pada Allah dengan sifat inabah baca Quran, Allah Taala jamin la yadhillu wa la yashqa, tidak akan sesat, tidak akan celaka. Faman arada an dzikri, tapi siapa dia berpaling tak seikut, maka fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka bagi dia kehidupan yang sempit yang tak nak bagi dunia. Dia akan sumak dengan dunia lah. Tak sumak dengan dunia, dia akan sumak. Dengan rasi rumah pun sumak, dengan perabot orang pun sumak, dengan respon orang pun sumak. Sumak belakang, jadi sumak. Tak, Allah bagi. Bila orang tak ada kehidupan akhirat kan tak? Dunia ni dia akan jadi sumak. Dhanka, jadi sepit kena dunia. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati ama, dia Allah Taala bangkitkan dia di hari akhirat, dia dekat dia buta. Dan bila dia tanya lima hasyartani, qala rabbi, wahai Tuhanku, lima hasyartani, kenapa kamu bangkitkan aku dekat dia buta masa atas dunia ke celak? Allah qala kadzalika atatka ayatuna fanasita, demikianlah telah datang ayat kami masa atas dunia dulu, kamu lupa. Wa kadzalika al-yawma tunsa, begitu sekarang ni kamu dilupa. Dan Allah tak lupa. Wa kadzalika najid, demikianlah Allah Taala bagi kami balas man asrafa, siapa dia melampau, walam yu'min bi ayati rabbih, tidak beriman dengan ayat Allah, tidak patuh dengan perintah Allah, wala azabul akhirati asyad, dan azab akhirat ni lebih teruk lagi, lebih kekal lagi. Afalam yahdilahum kam ahlakna, kemudian bawa kita sana dan ambil iktibar umat-umat terdahulu ni. Pada orang Mekah Allah Taala khitabkan, kenapa ni mereka ni orang Mekah ni tak dapat hidayah, tak dapat petunjuk. Kam ahlakna qablahum, bahawa banyak kurung-kurung terdahulu kami telah binasakan, yang mana yamshu fi masakinihim, yang mana orang Mekah ni masa mereka nega pergi ke Syam, ke Yaman, mereka lalu kan pendapatan-pendapatan orang yang telah Allah Taala binasa. Kenapa tak ambil iktibar? Inna fi dzalikal ayat, demikian itu tanda kebesaran Allah li ulil nuha, kepada orang syirik-syirik. Ulil nuha. Walaula kalimatun sabaqat, kalaulah tidak kerana keputusan azali Allah SWT bagi tahu dunia ni pak uji, lakana lizaman, pasti sekali bila langgar je perintah Allah, mari lalu azab. Tapi oleh kerana Allah Taala telah buat keputusan bahawa dunia ni ada tempoh dia, wa ajalum musamma, sudah ditentukan tempoh ajal dia. Oleh kerana itu wahai Muhammad, kembali pada Nabi, fasbir ala ma yaqulun, sabar sajalah wahai Muhammad, orang dia kritik kamu. Tengok, kembali pada Nabi. Tak. Semangat Nabi untuk dakwah, sabar saja. Wasabbih bihamdi rabbik, bertasbihlah pada Tuhan kamu. Tak. Seperti mana kita wasabbih ni, yakinlah bahawa segala pergerakan segala ni milik Tuhan kamu belaka. Tak, dia bertasbihlah. Qabla tulu'i syamsi, sebelum terbitnya matahari, sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenamnya matahari. Dua waktu yang Allah Taala sebut, pagi dan petang ni lebih khusus lagi bila sebelum terbit matahari, lepas sembahyang subuh tu sehingga habis subuh tu waktu zikir. Begitu juga sebelum terbenamnya matahari dan sebelum masuk maghrib itu waktu zikir khusus. Dan bila Allah Taala sebut gini kan, berarti kita kena ihtimam. Bila Nabi pula bagi hadis ke tak, Allahu akbar, siapa dia lepas sembahyang subuh duduk tak sehingga terbit matahari ke tak, kemudian dia sembahyang 2 rakaat dan soalah dia buat haji dan umrah tamah begitu, sempurna. Semoga Allah Taala bagi taufik. Dia taufik, dia bukan dengan pandai ke, dengan patching ke. Tanya tengok orang patching tak lewat juga kan. Dia boleh tak zikir. Benda tak perlu bayar ke, gerak mulut ya. Tapi tak boleh zikir ya. Tak boleh. Bila tak ada taufik kan, zikir tak boleh. Jadi berak, buah boleh. Wajib boleh buah. Zikir tak boleh. Sebab bila tidak ada taufik. Dia taufik tak, dia halal tapi kan mahrum sebab dosa. Sebab tu kena banyak istighfar. Ni panduan Allah Taala pada Nabi ni. Allah Taala pujuk Nabi ni apa? Tekanan daripada dakwah, tekanan pergi jumpa orang kata macam-macam. Tengok Allah kata fasbir ma yaqulun, sabar sajalah apabila orang kata pada kamu, sabar saja. Lepas tu lagu mana nak rilis tekanan tu, wasabbih bihamdi rabbik, sebelum
terbit matahari dan sebelum terbenam matahari. Wa min ana illa, begitu juga sebahagian daripada waktu malam, fasabbih, bertasbih juga, wa atrafan nahar, dan di hujung-hujung siang. Wala'allaka tarda, mudah-mudahan kamu akan dapat keredaan, dapat tenangkan jiwa kamu tu. Dah. Ini Allah Taala ajar pada kita. Ini untuk rilis, ini tekanan ni. Ini tekanan ni. Dah. Bukan kata nyakitnya bila kita tak puas dengan ni, dengan air wahyu ke ada. Memanglah jadi nyakit. Jadi nyakit. Wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bi azwajan. Sekali lagi Allah Taala tegur Nabi. Dah. Jangan kamu tumpukan pandangan kamu kepada orang yang mana ataupun kepada ma matta'na bihi azwajan minhum, apa yang kami bagi nikmat-nikmat, dak, azwaj berjenis-jenis ini, dak, kepada mereka. Pada siapa dia? Pembesar-pembesar, golongan-golongan kaya, golongan-golongan senang, sama ada Yahudi ataupun orang Mekah. Zahratul hayatid dunya, keindahan kehidupan dunia ni. Bapa linaftinahum fi, sebenarnya kami buat bagi pada mereka untuk uji mereka, untuk fitnah mereka, untuk jauhkan mereka daripada Allah dan Rasul. Wa rizqu rabbika khair, rezeki Tuhan kamu kepada kamu lebih baik lagi, lebih kekal lagi. Dan Nabi tenang, dan Nabi tak tergesa. Sebab tu bila Sayyidina Umar satu hari bila tersebar Nabi telah cerai isteri dia kan tak? Kerana ada masalah, maka Sayyidina Umar naik pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi dia tidur atas tikar, gabadah tikar yang dibuat oleh lepas tamar, berdaya atas belakang Nabi. Bila Sayyidina Umar rakyat pada Nabi, ya Rasulullah, dak tengok tu Rom dan Parsi begitu mewah sekali, tuan ni dak begini dak keadaan dia kan. Nabi berubah kan memang. Wahai Sayyidina Umar, tak puas hati lagi ya? Tak. Bagi mereka dunia, bagi kita akhirat. Bagi kita akhirat. Yang Allah Taala bagi kepada Sayyidina Umar. Bagi mereka dunia, bagi kita akhirat. Nabi tawajuh pada Sayyidina Umar, Nabi tegur Sayyidina Umar. Kita tak faham kan? Situ Nabi bagi tahu mali walid dunia. Nabi bagi tahu apa hubungan aku dengan dunia? Tak. Hubungan aku dengan dia seperti satu orang musafir yang berteduh di sebatang pokok, beristirahat. Tak, bila hilang rehat letih dia tu, dia bangun, naik kenderaan dia, pergi tinggal. Nabi buat perumpamaan itu. Dan Nabi telah hidup dengan cara lagu tu. Kesan daripada ayat begini, ayat ini mari berkali-kali kita jumpa dalam surah Kahfi, ada dalam surah sebelum ni, ada berkali-kali Allah Taala tegur Nabi gini untuk tarbiyah Nabi. Bapa, sebab tersiada daripada Nabi dalam dakwah ni, dalam risalah ni, kena ada harta baru boleh. Sebab memang Nabi tengok, kalau Nabi tengok kita mikir, Nabi nak agama, Nabi nak guna untuk dakwah ya. Tak sewi ada benda ni dalam kepala Nabi. Tak, dalam dakwah, dalam untuk ni harta, kuasa, perkara luar biasa. Tak ada belakang, Allah tak bagi kan. Tak, Allah tak gambar kesedihan Nabi kerana benda ni. Fala allaka tarikun surahun. Boleh jadi kamu nak meninggalkan sebagai apa yang diwahyukan. Sebab apa? Sebab kamu tak ada harta. Kesedihan Nabi. Sebab tu Allah tak datang ayat begini. Supaya Nabi bergerak dengan apa? Dengan perintah Allah SWT. Dengan perintah Allah SWT. Dan ini cara paling mudah sekali. Cara paling mudah sekali dakwah. Sebab tu kalau kita buat dengan cara lain, dia lari tawajuh dengan benda lain. Allah Ta'ala nak orang tunduk pada dia dengan dia, sebab dia. Orang terima Islam ni dengan sebab Islam tu taslim pada dia. Taslim masuk Islam ni kerana nampak keindahan Islam dari sudut-sudut. Nampak kalau Islam jadi maju gini-gini, tak boleh, bahaya. Terbit pula. Dia masuk ke pintu lain. Dia masuk ke iman pada Allah SWT. Kau nak jadi hamba Allah SWT. Nampak akhirat, tahu dunia sementara. Dan Nabi telah tunjuk gitu. Wa rizqu rabbika khairun wa abqa. Rezeki Tuhan kamu lebih baik, lebih kekal lagi. Wa amur ahlaka bis salati. Oleh kerana itu, sibukkanlah ahli kamu, keluarga kamu dengan sembahyang. Wastabir 'alaiha, dia juga sabar di atasnya. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta daripada kamu rezeki, nahnu narzuquka, kami yang akan bagi rezeki pada kamu. Dia kesudahan yang baik untuk orang bertakwa. Tengok Nabi. Dia tengok sembahyang dengan rezeki. Sembahyang ada kaitan dengan rezeki yang sangat rapat, Allah SWT tak sekali. Wal aqibatu lil muttaqin. Tapi lagu mana bukan kata semaya tu turun direct. Tak, kita kena tengok Nabi lah. Sebab tu tengok Nabi orang semaya kan, tengok 3 bulan tak berasa. Ada 7 hari rumah tak ada makanan. Nak. Kita kena tengok ini. Tapi kita tak tahu, kita nampak ya 3 bulan tak berasa,
Tapi Allah SWT ganti dengan rohaniah tu lagu mana wah. Tu orang yang hadapi orang tu, sebab tu dapat kemah gitu tu. Tak mesti ada rahsia dia. Allah Taala tarbiyah Nabi gitu, tarbiyah Abu Bakar gitu, tarbiyah Umar lagi tu. Memang dia kok ni mari tak dengan susah, dengan mujahadah, sengaja Allah Taala buat Ansar begitu semua tu. Dia tu dah main peranan, main kesal pada jiwa. Baca Quran dibaca ketika itu Quran turun kan, ketika mana berlaku Badar, berlaku Uhud, berlaku Khandaq, tekanan-tekanan ni. Ketika gerak tak, tentu kualiti dia tu yang jadi cukup berkualiti para sahabat tu. Kita boleh tengok mana-mana sahabat lagi kan tak? Semua Islam belaka kan? Azerbaijan Islam belaka. Sebab sahabat siapa? Tak, Mesir Islam belaka. Padahal bukan Islam sebenarnya, Kristian. Cukup orang berkualiti. Tengok kita pergi mana-mana tak berubah ke apa. Kapal kita tak berubah. Tak. Ni orang yang berubah. Dia nak dapat lagu mana? Tarbiyah gini tak hubungan mereka. Dia ada orang lagu ya Allah SWT bila pilih tak, dia cukup berkualiti, usaha atas manusia kan. Sebab manusia benda paling bernilai sekarang ni. Kita ada usaha atas, kita sekarang ni sibuk usaha atas benda atas besi ke apa tak. Bila tengok besi tu kat kena berlaku, dia bagi kesan, sekalipun kesan. Sebab kita ada usaha atas benda lain tak. Nabi telah usaha atas manusia. Jadi lahir manusia-manusia yang berkualiti. Dan sepatutnya kita benda paling bernilai sekali manusia sebenarnya, tapi kita silap faham. Kita usaha atas benda lain. Jadi sehingga nilai manusia ni tak ada nilai pula. Sebab kita tidak ada nilai. Wa qalu laula yatina bi ayatin min rabbih. Sambung lagi nak kritik orang Mekah. Apa tak Nabi tak bawa datang ke mukjizat ni daripada Allah SWT, mukjizat yang mereka nak. Awalam ta'tihim bayyinatu ma fi sudur. Bukankah telah datang pada mereka bukti-bukti seperti mana dicerita dalam kitab-kitab dulu-dulu? Beriman atau tak beriman kan? Walau anna ahlaknahum bi'adzamin min qabli. Allah bagi tahu kalau kami azab mereka, kalau kami binasakan mereka dengan azab sebelum Quran ni, laqalu rabbana, sebelum Nabi ni mereka kata apa? Tak, rabbana laula arsalta ilayna rasul. Apa tak hantar rasulnya? Fanattabi, supaya kami ikut perintah-perintah kamu sebelum kami dihina, sebelum kami ditinggalkan, dibiarkan begini. Allah Taala bagi tahu manusia bagi buat alasan. Tak, mana tak selepas sekian banyak wahyu diturunkan, dibaca pada mereka, tak saya beriman juga. Nak beriman buat syarat gini, ni sebenarnya kehakim belakang ni. Asal beritahu kalau kami azab mereka sebelum kamu diutuskan, mereka kata apa tak ada rasul, sama juga kan, konsep yang sama. Jadi oleh kerana itu kullu mutarabbis, kata kalau semua orang tunggu belakang, maka kamu pun tunggulah. Wasata'lamun, kamu akan tahu juga nanti man ashabus siratis sawi, siapa dia berada di atas jalan yang lurus. Wa man ihtada, dia siapa yang berada di atas petunjuk. Bagi tunggu sudah. Bagi tunggu akhirat. Masuk surah Al-Anbiya, suratul Anbiya. Surah Anbiya ni surah yang mana diturunkan tak, kemudian lagi tak. Tapi ni dipanggil Ittaqul Awal juga, sekali juga lah. Allah Ta'ala tak sekali kapan daripada Isra, Kahfi, Maryam, dia surah Al-Anbiya. Tapi kali ikut turutan nuzul ni surah Anbiya turun kemudian benar. Tak. Tapi di Mekah jugalah turunnya, di Mekah juga. Di Mekah itu. Surah ni, surah Anbiya mari ni untuk bagi tahu pada dai, penekanan dia sudut mana? Dia sudut ibadat. Sebelum ni kan tetap dakwah. Tetap dakwah. Hak ni Allah SWT tunjukkan dalam surah ni keseluruhan para anbiya yang dicerita dalam ni, Allah Taala tunjuk dia sudut mana? Dia sudut ibadat dia. Sebab dakwah dengan ibadat dia kena sekali. Tak. Tanpa ibadat ke tak, maka akan berlaku masalah dalam dakwah. Tak. Kita akan putus asa. Tak. Kita tidak ada kekuatan dalam dakwah. Tak. Orang kritik, orang tak ikut, orang tak layan, orang apa tak jadi masalah. Lama-lama kita kepedak. Tak. Kita akan putus asa. Sebab tu dia kena gandingkan dengan ibadat. Dakwah dengan ibadat ini dua perkara yang mana saling melazim. Dia ni sumber kekuatan untuk kita gerak. Tak. Ada ibadat tak ada dakwah pun tak ada mana juga. Tak. Dia tak akan faham kehendak Allah SWT. Bila mai ujian rebah juga. Bila mai ujian dia tak ada kekuatan. Dalam ibadat yang tanpa dakwah dia tak ada kekuatan. Tak. Kita boleh tengok. Tak. Bila mai ujian ke rebah kan. Ahli ibadat pun rebah juga. Ibadat pun rebah juga. Dia kena sekali. Dakwah dan ibadat. Ini rahsia.
Dengan dakwah tak, hakikat Quran dapat difahami. Kita faham tak? Sebab Quran ni sebuah kitab, bukan dia belajar dengan duduk gini. Dia perlu gerak, tak, Nabi bergerak. Nabi bergerak. Sebab tu kita kena tengok Nabi dulu. Sebab Quran diturun pada Nabi dulu. Nabi baca Quran lagu mana? Subhanallah lagu mana? Nabi diturun pada orang, Quran diturun pada orang lagu mana? Orang seperti Nabi. Jadi kalau kita baca Quran seperti orang lain, tak kena faham. Kita dah kan kalau kitab ni, kalau buku resepi, tak, kita baca buku resepi sebagai seorang pomeng. Tak. Pomeng baca buku resepi, dia manfaat dia, apa dia? Manfaat dia tengok gambar lah. Tengok sedap nasi mandi, nasi palau, nasi biryani, tak, kuih tu kuih ni, kek tu kuih ni. Tengok saja. Tak. Tapi dia baca tu sebagai seorang pomeng. Maksudnya kepala dia ni kan, tubik rumah tu pomeng. Tak. Balik rumah buka buku resepi. Pada barang orang, oh sedap buku tu. Tak. Ada kuih ke ni. Dia sendiri tak ajing buat. Tak akan dapat manfaat. Tapi kalau dia baca sebagai seorang ceh, tak baca. Dia akan berubah, masakan dia pakai berubah. Tak. Orang pulih rasa paling kurang. Jadi dia kena gitu. Tak. Contoh yang mudah sebenarnya. Contoh mudah. Jadi sebab tu orang kadang-kadang start dia tak ada hubungan. Dia baca tu sebagai orang lain. Dia baca Quran. Sebab tu Quran tak ada hubungan dengan dia. Quran tak ada hubungan dengan dia. Tak. Dia tak rasa bernilai. Namun dia guna Quran untuk kepentingan dia. Dia jadi Quran ikut dia pula. Tak. Kalau jenis orang sedap kan, dia berlagu, buat lagu. Tak pandai tajwid kan, mentang-mentang tua dah, nego lagi dengan Quran. Tak. Saya tengok orang kita ni, di Kelantan kita ni, semuka ni 10 ya. Dia mahir, dia guru tajwid kan. Tak. Dia mahir tajwid. Jadi orang main nak ngaji dengan dia belakang. Dia tua dah, patching dia pun beribu dah. Tak. Tapi tengok bila nak baca dengan dia dah, dia cah semuka 10 ya. Manusia ni. Padahal anak-anak berjaya belakang dah. Anak pun tak faham belakang, anak faham molek gitu kan. Tengok. Kita perakat dengan lagu ni. Keuri dah. Mana yang sepatut tua dengan tua dia berkhidmat dengan Quran ni, sepatut dia kat peringkat akhir dah untuk kumpul pahala. Ramah syari sekarang mungkin orang pandai Quran sebab kita. Kita tak tala, dunia tak tala dah. Ada. Tapi tak jadi lagu tu. Ajib Quran. Walaupun Quran juga. Tak. Dia jadikan Quran ni sebagai tak. Untuk sumber pendapatan dia. Sumber pendapatan dia. Sebab dia tak tahu ke Quran. Sebab tu bahaya ni Quran. Tak. Bahaya Quran. Sebab bukan dengan cara Nabi SAW. Sebab tu kita kena tengok ukur dengan cara Nabi SAW. Kalau tidak jadi masalah. Tengok dalam Quran ada surah Al-Anbiya. Allah Ta'ala cerita pada Nabi. Gini semua para Anbiya. Dia tekan dari sudut mana? Sudut ibadat. Sudut ibadat. Tapi bahaya. Sebab tu Inna Allah yafa'u bihadzal kitab aqwamun wa yad'u bihi akharin. Quran yang sama. Quran ni boleh mengangkat satu orang, Quran boleh merendahkan satu orang. Buat ada hubungan Quran. Bahaya. Orang ni kena takwa kalau anak dia dengar ni, tak kena betul mana. Tapi dia rasa benda molek. Ada rasa kamu. 10 hias muka. Tak 10 hias muka. Dia letih. Dia kata kalau tak buat gitu, orang mari semua nak bagi baca dengan dia. Kata molek lah. Dia nak mati dah. Dah umur kat 70 dah. Tak sepatutnya kehormatan orang pandang dengan sebab kita. Mana dia baca Quran kan boleh pahala kita belakang. Kita mati dah. Semua dia pandang sebab kita kan. Allah Ta'ala jinakkan hati orang kepada kita untuk akhir hidup kita. Tu satu nikmat yang sangat besar dah. Tak. Paling mudah sekali. Benar guru tajwid ni, orang pandai baca Quran ni, kalau orang betul dengan kita dah, dia boleh pahala free lah. Tak. Kita pandai sebab dia. Lepas tu kita duduk ngaji-ngaji pula, kita ajar orang lain pula. Orang buat kita, pahala tak butuh dia sebenarnya. Tapi saya tak biarkan. Saya tak biarkan. Dia akan jadi rosak lagu tu pula. Jadi rosak gitu pula. Jadi duduk kira hari-hari, berapa hari ni, berapa hari. Tak. Kita royak gini sebab dia cerita kita. Dia rasa tak bersalah sekarang buat dia rasa cerita. Tak. Kita nak royak pun tak terama. Tak terama. Malu Allah juga kita ni. Mau juga. Tak. Sebab dia duduk dalam lembah lain. Tak. Kita nak gerakkan ni kan. Allah. Tapi ni orang diuji. Semua orang diuji dah. Pandai tajwid, pandai sebut tema makhraj molek diuji dengan gini pula. Jadi dia tak ada masa nak tambah. Kita sebenarnya kecil supaya tadabbur Quran. Dia tak ada masa nak tadabbur. Tak ada. Kamu dah orang mari nak ngaji. Tak tahu ke satu dia. Tadabbur. Dia obat dia sebenarnya dia orang lagu ni kena tadabbur dah. Hidup kita nak hidup akhir hidup kita dengan Quran. Tak. Dengan Quran.
Baca sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Allah Taala bagi tahu. Allah Taala mula kan. Tengok ni gambar suasana akhirat. Telah hampir dah pada manusia hisab mereka. Sedangkan mereka fi ghaflatin, dalam keadaan ghaflah, mu'ridun. Dia berpaling daripada hisab, daripada Quran, daripada akhirat. Ini Allah Taala gambar. Ini sejenis sekelompok manusia. Dah ajib. Menentang. Tak sembahyang ngaji, tak sembahyang ngaji. Dia ada soal lagi. Tak peduli dia. Tak. Hak ni kita kena jumpa. Hak ni orang soleh kena pergi jumpa. Kena kita tanya khabar, buah ajak. Ma ya'tihim min dzikrin min rabbihim muhdatsin. Tidak datang pada mereka apa-apa peringatan daripada Tuhan mereka baru. Illa istama'uhu wa hum yal'un. Mereka bila dengar tu dalam keadaan mereka buat main-main. Tak ada gambar. Dunia ni kesal dia gitu. Dia jadi tawa Quran. Nak sekarang tak kita boleh rasa kalau duk main layar kan tak. Duk sibuk dengan apa dengan baju gaya, duk fikir baju gaya. Tak. Jadi tawa Quran. Main ngaji jadi tawa. Tak rasa. Bah kalau pergi pula, pergi pusing gapo dia main ding, pusing ilmu kan. Buka Quran jadi tawa. Kesal dia. Kesal keadaan boleh tengok. Sebab tu Quran bawa kita pergi suasana akhirat. Gitu. Untuk wujud semula. Sebab tu kita kena ada strategi di rumah kita, kena buat jadual. Rumah kita kena ada jadual. Jadual ta'lim bila, halqah Quran bila. Lepas tu sembahyang, tahajud bila. Natu balik kena ada mesyuarat ni dah. Laki-laki kena pergi main masjid belakang. Rumah kita ni nak kalau nak balik rumah tua kagak dah kena mesyuarat bagi tahu. Bila masuk waktu sembahyang kena sembahyang. Dak jatuh anak-anak kita pergi surau, pergi masjid. Kena beritahu. Sepupu-sepupu bagi fikir lalu dak. Ada sepupu dia ajak sepupu pergi sembahyang. Betul fikir lalu. Daripada rumah kita. Kita kena bina generasi gitu dah. Kita buat tak tahu. Kita cari jalan lagu mana jumpa begah kita ni. Lagu mana nak ajak begah kita sembahyang ni dak. Fikir-fikir dak nak masuk Zuhur ke? Dak ajak terbit. Dak pergi. Kita pergi cari kau ni. Tak cari lemah, kau cari gapo kan? Naik kereta kita kan? Orang beg kan semua masuk lalu. Tak boleh buat gapo dia. Nak kecek tak boleh orang Melayu mana boleh main-main. Tak tahu dah rumah tak tu. Tak cari helah, cari jalan. Tak fikir. Tak peluang kita. Kita kena gerak, kita kena jadi penggerak. Tak. Kalau kita duduk seorang rugi, masa berlalu lepas, mari malaikat mau mati tak ada kau rugi. Kita duduk kalulah aku juga. Okey. Tak. Sebanyak mungkin, sebaik mungkin kita ikut contoh kita Allah Subhanahu Wa Taala. Ni Allah Taala gambarkan sejenis orang ni, tak peduli. Lahiyatan qulubuhum, tengok lahiyatan. Hati mereka lalai. Tak pernah terfikir dengan akhirat. Wa asarun najwa alladhina zalamu hal hadha. Dan mereka ni Allah Taala gambarkan keadaan orang yang menentang Nabi kan. Segolongan ni. Mereka bila nampak Nabi kan, mereka duduk bisik sama-sama mereka. Dia tu wasarun najwa alladhina zalamu, orang yang zalim tu duduk bisik sama-sama mereka tu. Tengok Nabi lalu, Nabi pergi lalu depan Masjidil Haram tu. Kau lorong tu. Hal hadza illa bashar. Bukankah dia ni manusia seperti kita? Seperti kita ya dia. Baik. Seperti kita. Sebab tu jangan tengok jenis apa kita jangan expect terlampau tinggi doa Nabi ni. Benda-benda khurafat kan orang Mekah kan dia sudah terbiasa dengan gitu. Kita tengok satu orang tu tengok gapo dia keluar daripada mulut dia gapo dia. Keluar daripada amalan dia gapo dia amalan. Amalan dia dan juga daripada mulut dia gapo dia. Menepati Quran, menepati sunnah. Kita tengok. Ini tu panduan kita akhir zaman. Tapi Allah Taala gambar kita tengok Nabi kita ni jalan di Mekah. Padahal kita dia kata Nabi kita ni handsome seperti mana Nabi Yusuf lah. Dia comel dia sudut sempurna dia kan tak? Tapi tengok suhana dia. Orang nampak lagu mana? Hal hadza illa bashar. Bukankah dia ni sepupu kita dia ni? Tak. Afatatuna sihra wa antum tubsirun. Adakah mereka telah didatangi oleh kena sihir? Tak, wa antum tubsirun. Kamu tengok ke dia? Pak ni kena sihir ikut Nabi ni. Adakah kena sihir? Qala rabbi ya'lamul qawla fis samai wal ard. Tuhan aku lebih tahu. Tak. Apa segala ucapan sama ada di langit ataupun di bumi, dia Maha mendengar, Maha mengetahui. Bal qalu adghath ahlam, bahkan mereka tuduh Nabi ni apa yang Nabi baca Quran ni adghath ahlam, tu main tidur tu. Tak, tuduhan dia. Tak. Kedua,
bal iftarah, bahkan sebenarnya dia reka. Bahkan huwa syair, tengok tuduhan lagi. Syair tu lagu tu. Falyatina bi ayatin kama ursil. Bawa tak bawa bukti-bukti seperti mana Rasul-Rasul sebelum ni? Tak punya kata Nabi Musa ada tukar. Tak, Nabi Isa ni boleh hidup orang mati, boleh gini. Ini kritikan orang Mekah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma amanat qablahum, Allah tak jawab. Ma amanat qablahum min qaryatin ahlaknaha. Tu negeri-negeri yang kami binasa tu, tak semua tu datang mukjizat belaka tapi mereka tak beriman. Afa yu'minun, adakah mereka akan beriman bila mari mukjizat kan luar biasa tu? Tak. Allah Taala beritahu, "Wa ma arsalna qablaka," kami tidak utus sebelum kamu hai mana-mana lelaki yang kami wahyu pada mereka. Tak. Gapo dia? Kami tidak utuskan. Allah Taala bagi kami tidak utuskan sebelum kamu rasul-rasul mereka semuanya lelaki-lelaki belaka yang kami wahyu kepada mereka. Fasalu ahla dzikri, tanyalah ahla dzikri. Ini ulama-ulama Yahudi. In kuntum la ta'lamun, sekiranya kamu tidak tahu. Wa ma ja'alnahum jasada, dan kami tidak jadikan mereka ini jasad la yakuluna at-ta'am, jenis jasad yang mana tidak makan. Wa ma kanu khalidin, dan mereka tidak kekal, Summa sadaqnahumul wa'da fa anjaynahum, kemudian mereka telah sempurnakan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala akan sempurnakan janji dia seperti mana nabi-nabi rasul mereka telah bagi tahu. Lalu bila sampai satu peringkat yang Allah Subhanahu wa taala hati itu, fa anjaynahum, kami selamatkan rasul dan orang beriman, wa man nasya wa ahlaknal muslimin, dan kami binasakan golongan yang melampau. Laqad anzalna alaikum kitaban, sesungguhnya kami telah turunkan kepada kamu sebuah kitab. Dalam kitab itu zikrukum, peringatan untuk kamu. Afala ta'qilun. Wa kam qasamna min qaryatin, bahawa banyak Allah Taala bagi tahu kami telah binasakan penduduk negeri. Kana zalimatan, yang mana mereka telah melakukan kezaliman. Kemudian selepas itu kami bangkit kaum yang lain. Falamma ahassu ba'sana, apabila mereka telah sampai satu tahap, apabila mereka rasa bahawa azab akan turun, azab kami akan turun pada mereka, ketika itu barulah mereka yarkudu, nak melarikan diri. Kami kata la tarkudu, jangan lari. Warjun, sebelum ni minta sangat, kembali semula. Apa yang kamu buat semua, langgar perintah Allah SWT di tempat-tempat kamu. La'allakum tus'alun, jadi kamu akan ditanya tentang perkara ni. Qalu ya wailana, tapi mereka kata apa? Ya wailana, celakalah kami, inna kunna zalimin, sesungguhnya kami telah melakukan kezaliman. Ini Allah Taala gambar kepada kita bagaimana umat terdahulu yang menentang Allah dan Rasul. Sirah mereka, sejarah mereka sebagai tambahan ibrah. Fama zalat tilka da'wahum, begitulah Allah Taala terus menerus keluar daripada mulut mereka bila mari azan, hatta ja'alnahum hasir, sehingga kami binasakan mereka hancur lebu. Allah bagi tahu khamidun, mati belakang. Wa ma khalaqnas samawati, kemudian Allah Taala bagi kami tidak jadikan langit-langit dan bumi dan apa yang ada di antaranya saja-saja. Kejadian ni bukan saja-saja. Kehidupan ni bukan saja, bukan tidak ada makna, bukan siapa boleh buat zalim, buat matilah betul, tipu orang apa, khianat, zalim, tak ada. Dunia ni tempat ujian semata-mata, dia ada lagi satu kehidupan untuk selesaikan segala perselisihan. Law aradna, kalau kami nak an nattakhidha lahwa, untuk jadikan permainan kami dengan kejadian latakhadnahu min ladunna, so kami akan jadikan daripada sisi kami lebih hebat lagi. In kunna, sekiranya kami nak buat. Bayangkanlah dunia ni nak banding akhirat kan tak? Seperti cicing dia tak tengah pada pasir, nak banding dengan kursi Allah, nak banding dengan langit ketujuh, tak padan kan? Tak. Sebab tu kita tengok, kita baca hadis-hadis berkenaan neraka kan. Ahli neraka ni dibesarkan, kulit dia pun 3 hari perjalanan. Banyak kulit ahli neraka ni 3 hari perjalanan tebal dia. Baik. Tak. Baru boleh katak sungguh. Faham tak kita dengan kita sekarang ni? Tak. Kita rasa besar, rasa hebat sangat kita. Tak ada. Tengok Allah Taala bagi tahu. Kami tidak jadikan dunia ni sahaja. Kalau kami nak jadikan permainan ni, nak jadikan sebagai lahwan, sebagai permainan saja kami nak main, latakhadna min ladunna, kerana kami akan jadikan daripada khazanah kami lebih hebat lagi. In kunna fa'in, sekiranya kami nak buat. Bahkan sebenarnya tidak. Naqthifu bil haqq 'alal batin. Allah Taala bagi tahu. Pasti sekali kami akan hentakkan kebenaran ni ke atas batin. Fayadmu, sehingga membinasakan, fa idza huwa zahid, tiba-tiba batin tu akan hilang lenyap. Ni Allah bagi tahu. Allah Taala jadikan dunia gini, orang derhaka, kemudian Allah Taala hak nak bagi tahu sebenar. Hak ni apa dia? Biar zahir, tunduk hanya Allah. Tu hak. Hak ni bila manusia hanya tunduk pada Allah, tunduk pada sistem Allah, taat pada Allah, tak terkesan dengan tu hak. Batin ni selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Keadaan-keadaan mari iblis mari ni supaya menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hak.
wailun walakumul wail mimma tasifun, bagi kamulah kecelakaan apa yang kamu sifatkan itu. Dia milik Allah belaka apa yang ada di langit dan di bumi. Wa man indah, dia apa yang ada di sekitar, apa yang ada di sisi dia. La yastakbiru, ni malaikat ni. Bagi Allah apa yang ada di langit dan apa yang di milik dia belaka, milik pernah dia. Begitu apa yang ada di sisi dia. Siapa dia? Malaikat-malaikat. La yastakbiruna an ibadah, tidak pernah sombong untuk beribadah pada Allah. Wala yastahsirun, dan mereka ni apa? La yastahsirun, tidak makan. Jenis tidak berhajat. Nak taat dia pada Allah Subhanahu wa taala sentiasa. Wala yastahsirun, tidak apa? Bukan tidak makan. La yastahsirun mana tidak pernah, tidak sentiasa taat pada Allah Subhanahu wa taala. Yusabbihuna la, sentiasa bertasbih. Malah dia saya tengok ajib. Kita bertasbih kita ni sekejap ya. Ibadah kita. Allah SWT ada dah makhluk lagu ni. Itu dah Allah nak kita ni makhluk seperti mana kita beribadah sekadar kita. Tak sekadar kemanusiaan. Tak beribadah malam ngatuk tidur. Tak lepas tu bangun tahajud. Tak lepas tu semaya subuh. Mana sekadar kita. Ada pun kalau nak suruh jadi 24 jam tak pada Allah ni, Allah tak ada dah makhluk dia. Makhluk malaikat-malaikat ni. Amittakhadhu alihatan min al-ardi hum yunshurun, adakah kamu sangka kamu jadikan di atas muka bumi ni sebagai Tuhan, jadikan sebagai Tuhan. Hum yunshurun, yang mana mereka ni tersebar. Lau kana fihi ma alihatun illa Allah la fasadata, Allah nak bagi tahu kalau lah benar-benar di atas muka bumi ni ataupun di alam ni ada Tuhan selain daripada Allah, nescaya ni benda ni tidak akan stabil, tidak akan stabil, pasti akan binasa. Sebab ada berbun kalau ada Tuhan selain daripada Allah SWT, ada Tuhan lain. Fa subhanallah, maha suci Allah Rabbul Arsyil amma yasifun, pemilik arasy daripada apa yang mereka sifatkan. La yus'alu amma, dia tidak ditanya bukan apa yang dia buat. Bahkan semua makhluk akan ditanya apa yang mereka buat. Allah Ta'ala tidak boleh ditanya. Dia boleh buat apa dia nak buat. Amittakhadha min dun, adakah patut kamu nak jadikan selain daripada Allah yang begini sebagai Tuhan? Kul hatu burhan, datangkan bukti kamu. Hadza dzikru man ma'i, inilah peringatan yang ada bersama dengan aku. Dan begitu juga peringatan Allah Ta'ala suruh Nabi bagi tahu, peringatan yang daripada orang sebelum aku. Tetapi bal aktsaruhum la ya'lamun, kebanyakan manusia ni tidak tahu perkara yang sebenar, sebab mereka berpaling. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa, kami tidak utuskan sebelum kamu yang mana-mana rasul melainkan dakwah yang sama ya. Apa dia? La ilaha illa. Kami akan wahyu pada mereka kepada annahu la ilaha illa, bahawa tidak ada Tuhan berkata melainkan dia. Ana fa illa ana, kecuali aku, maka fa'buduni, sembahlah hanya aku, taatlah pada aku. Wa qalu ittakhadha ar-rahman walada, mereka dakwah bahawa ar-rahman ada jadikan sebagai di kalangan makhluk ini sebagai anak. Subhanallah, maha suci Allah. Bahkan malaikat-malaikat ini ibadun mukram, hamba-hamba yang dimuliakan. La yasbiqunahu bil qaul, mereka tidak mendahului perintah Allah SWT. Bahkan wahum bi amrihi ya'malun, mereka semua ni hanya buat seperti mana Allah Taala suruhnya. Ya'lamu ma baina aydihim, mereka ni Allah SWT tahu apa yang di depan mereka, belakang mereka. Dan para malaikat tidak dapat bagi syafaat kepada orang yang mana Allah Taala redha. Tak, yang kamu duk suruh malaikat tu, malaikat tak tahu ke satu. Dan malaikat tak boleh bagi pertolongan pun. Malaikat Allah, orang yang mana Allah Taala redha. Wa hum min khasyatihi musyfiqun, para malaikat ni sangat takut pada Allah, musyfiqun. Wa man yaqul minhum, bahkan Allah Taala bagi tahu kalau ada di antara mereka para malaikat ni dakwa bahawa dia Tuhan selain daripada Allah, Allah Taala kata apa? Fadzalika najzih, dan kami akan sumak dia neraka juga. Tengok. Sebab tu ni bahasa Tuhan. Dan Allah kritik orang Mekah yang jadikan malaikat sebagai anak Allah, seru dia. Dia ingat malaikat boleh syafaat, bagi syafaat pada dia. Dakwah semata-mata. Seperti mana orang sekarang dakwah ada, dia tu boleh bagi syafaat, dia ni boleh bagi syafaat. Tak ada kan. Malaikat pun tak boleh. Allah bagi tahu. Wala yashfa'un, para malaikat tak boleh bagi syafaat. Malaikat orang yang mana Allah Taala redha. Begitu juga. Sama-sama tak boleh bagi syafaat. Malaikat orang yang mana Allah Taala redha. Allah Taala redha pada memberi syafaat, pada nak terima syafaat. Ya tak ada. Ni Allah Taala bagi tahu. Kalau malaikat pun tak pernah dakwa bahawa dia Tuhan, boleh seru dia, boleh sesat masalah orang, maka fadzalika, demikian itu kami akan balas dia masuk neraka jahanam. Kadzalika najzi zalimin, demikianlah kami akan balas orang yang buat zalim. Ayat seterusnya cerita tentang surah ni, banyak cerita tentang kudrat Allah, tentang ilmu Allah, tentang kebesaran Allah SWT. Ni uslub biasa surah-surah di Mekah kan, tauhid, risalah, akhirat. Tapi tajuk utama surah ni Allah Taala zahirkan tentang nabi-nabi, para anbiya. Doa-doa, rintihan-rintihan semua para nabi daripada Nuh sampai ke Nabi Isa, Maryam, semua ni Allah Taala tunjukkan untuk ajar pada kita. Dalam bawa risalah ni kita tak boleh tukar
Dia akan mari takabur, mari sabar, mari putus asa. Kita sambung semula. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma fiqna lima tuhibbu wa tarda wa ja'al akhiratana khairan. Radina billahi rabbil Islam. Nabi Muhammad nabiyyi wa rasulullah walhamdulillah.